Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi pada hari ini kita akan jawab soalan trial objektif untuk soalan termokimia. Jadi pada hari ini kita akan pergi dahulu untuk video yang part yang pertama. Kita akan jawab soalan untuk subtopik yang pertama, iaitu untuk basic termokimia lah. Okey, iaitu apa yang dikatakan dengan tindak balas eksotermik, apa yang dikatakan dengan tindak balas endotermik. Okey, and then dari segi aplikasi yang ada, and then macam mana kita nak mengenal gambar rajah aras tenaga dan sebagainya. Okey, so pada hari ini kita akan jawab dahulu soalan-soalan yang berkaitan dengan basic untuk termokimia. Dan soalan-soalan yang melibatkan dengan pengiraan, haba tindak balas dan sebagainya kita akan jawab pada video yang seterusnya pula. Okey, jadi soalan yang pertama ini untuk soalan SBP 2021 soalan nombor 14. Okey, dikata antara proses yang berikut yang manakah menyerap haba daripada persekitaran. So, the keyword is dikata menyerap haba daripada persekitaran. So, bila dikata menyerap haba daripada persekitaran, based on nota yang saya ada ni, kita tengok kalau menyerap haba dari persekitaran means dia adalah tindak balas endotermik. Okey, dia merupakan tindak balas, dekat sini dia merupakan tindak balas endotermik. Okey, jadi awak kena alert lah. So, dia adalah tindak balas endotermik. Okey, jadi antara yang ada dekat sini, mana satu merupakan tindak balas endotermik? Okey, jadi sebenarnya aplikasi di antara tindak balas eksotermik dan juga endotermik ni ada banyak. Okey, ada banyak. Jadi saya nak awak ingat untuk aplikasi eksotermik sahaja, cukup untuk tindak balas eksotermik sahaja. Okey, sebab ada banyak, sebenarnya ada banyak. Okey, tapi kalau awak ingat sahaja tindak balas eksotermik and then awak cancel out the jawapan yang ada, maka awak akan dapat jawapan yang tinggal tu as tindak balas endotermik lah. Jadi sekarang ni awak tengok, yang pertama dari segi pilihan jawapan dia bagi respirasi. Sekarang ni awak tengok. Okey, kita tengok dekat nota sebelah ni. Okey, respirasi termasuk kepada apa? Termasuk kepada tindak balas eksotermik. So, respirasi bukan. Pengaratan pun termasuk dalam tindak balas eksotermik pun bukan. Tengok pembakaran pun ada dekat sini. Maka bukan juga jawapan dia. Jadi kita tengok yang tinggal apa dia? Yang tinggal fotosintesis. Maka jawapan kita untuk soalan nombor 14 ni adalah D lah, iaitu fotosintesis, di mana dia memerlukan untuk menyerap haba supaya terbebasnya hasil. Okey, supaya dia dapat produce hasil. Iaitu hasil bagi fotosintesis apa dia? Iaitu gas oksigen. Okey, sekarang ni pula kita tengok untuk soalan nombor 9. Okey, untuk soalan Terengganu 2021. Okey, dia kata tindak balas manakah yang menyerap juga? Yang menyerap, ingat menyerap keyword dia maksud dia dia minta untuk endotermik. Tapi in this case dia tak bagi macam soalan yang pertama tadi. Soalan yang pertama dia bagi situation yang ada in real life, maksudnya pembakaran, pengaratan, fotosintesis. Tapi untuk soalan nombor 9 ini, yang kedua ini, dia bagi dari segi reaction kimia pula. Jadi macam mana kita nak tahu? So, kita tengok pilihan jawapan A. Pilihan jawapan A, kalau awak perhatikan dia kata zinc ditambahkan ke dalam asid sulfurik. Okey, zinc ditambahkan ke dalam asid sulfurik. Zinc ni apa? Zinc ni adalah logam reaktif. Jadi you see here. Okey, jadi sekejap Okey, you see here. Awak tengok tindak balas logam reaktif dan juga asid. So, zinc ini dia reaktif, betul? So, asid ni adalah asid lah. So, untuk pilihan jawapan A ni, dia bukanlah endotermik, tapi sebaliknya dia adalah eksotermik. Why? Sebab dia adalah tindak balas logam reaktif dan juga asid. Okay, so kita take note sikit dekat sini. So, yang A ni dia adalah logam reaktif dan juga asid. Okey, jadi pilihan jawapan A bukanlah.
Sekarang ni kita tengok dekat pilihan jawapan B. Pilihan jawapan B, okey, dia kata tindak balas di antara air ditambahkan kepada pepejal amonium nitrat. Okey, so amonium nitrat dekat sini, kalau awak tengok kepada nota, amonium nitrat dia merupakan salah satu bahan kimia yang ada dalam pek sejuk. Ini termasuk dalam aplikasi. So pek sejuk, macam mana pek sejuk ni berfungsi? Dia ada dua bahan. Okey, kita ada amonium nitrat ataupun salah satu bahan yang ada dekat semua ni. Okey, contoh in this case dia pakai amonium nitrat, and then dia ada air, and then dua bahan ini dipisahkan oleh lapisan membran yang sangat nipis. So whenever you nak guna pek sejuk ni, apa yang you kena buat? Okey, pek sejuk ni adalah something yang akan digunakan normally bila ada atlet yang like cramp ke dan sebagainya, dia akan guna pek sejuk ni lah. So pek sejuk ni dia akan digunakan macam mana? Awak tekan pek sejuk tu, so dua bahan tadi dia akan bercampur. So bila dua bahan tadi bercampur, dia akan menyerap haba dari persekitaran. So persekitaran tu, pek sejuk tu akan rasa sejuk lah. Okey, jadi awak tengok dekat sini, air ditambahkan kepada pepejal amonium nitrat, dia termasuk ke dalam pek sejuk, dan pek sejuk adalah aplikasi untuk tindak balas endotermik. Jadi kita punya jawapan ni dia nak untuk apa? Menyerap haba. So that's why the answer untuk soalan ini adalah B lah. Okey, so awak tak perlu nak tengok untuk pilihan jawapan C ataupun D. So sebab awak dah identify yang A bukan jawapan dia, and then awak terus dapat yang B adalah jawapan dia, so awak terus bulatkan, tak ada masalah. Okey, sebab ini adalah soalan basic sajalah. Jadi untuk yang seterusnya pula, kita tengok yang this one, soalan Perlis 2021. Dia kata antara yang berikut, yang manakah betul tentang tindak balas endotermik? Okey, awak highlight kan dekat sini, dia kata tindak balas endotermik. Okey, so kita tengok one by one. Okey, kita tengok one by one. Okey, kita tengok dari segi ciri-ciri tindak balas endotermik dekat nota sebelah ni. Okey, so dia kata bekas menjadi panas. Bekas menjadi panas di sini adalah ciri untuk apa? Bekas menjadi panas di sebenarnya adalah ciri untuk tindak balas eksotermik. Okey, bukan, so awak cancel out. So yang kedua pula dia kata suhu campuran tindak balas menurun. Okey, dia kata endotermik. So endotermik suhu menurun, betul tak? Betul. So jawapannya B lah. Terus bulatkan, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni kita dah jawab 3 soalan. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya pula, yang sebelah ni. Untuk soalan Johor 2021. Okey, dia kata antara yang berikut, manakah pernyataan yang benar mengenai tindak balas endotermik? Okey, kalau awak perhatikan untuk soalan trial tahun lepas 2021, soalan dia kebanyakan untuk paper 1, dia banyak keluar untuk tindak balas endotermik. Dia banyak keluar mengenai tindak balas endotermik. Kalau untuk paper 2 pula, untuk haba tindak balas, dia banyak keluar untuk haba peneutralan. Okey, nanti kita akan tengok one by one. Okey, so kita tengok dari segi pilihan jawapan dia. Okey, untuk soalan A, dia kata haba yang diserap dalam pemecahan ikatan adalah sama dengan haba yang dibebaskan dalam pembentukan ikatan. So in this case you must know, dalam reaction eksotermik ataupun endotermik, jumlah tenaga, tak kisahlah untuk bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas, termasuklah pemecahan ataupun pembentukan ikatan, tak boleh sama. Okey, tak boleh sama. Dia mesti akan ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Tak boleh jadi equal. Okey, so pilihan jawapan A awak cancel out balik. Okey, awak cancel out. Untuk yang B pula, dia kata jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okey, untuk pilihan jawapan B ni macam mana awak nak tahu? Untuk pilihan jawapan B, awak boleh tahu benda ni based on gambar rajah aras tenaga. Okey, gambar rajah aras tenaga untuk endotermik macam mana? Okey, maaf ni saya conteng. Okey, so kalau untuk endotermik dia macam mana? Dia akan naik macam ni, betul? And then untuk yang bawah ni dia adalah bahan
Yang atas ni adalah hasil. Jadi sebenarnya, macam mana nak tahu tinggi rendah? Awak just tengok berdasarkan gambar jarak aras tenaga. Yang bahan ni sekarang ni berada dekat level yang bawah. Betul? Dekat hasil pula dia berada pada level yang paling atas. Jadi hasil ni lebih tinggi. Yang hasil ni lebih tinggi dia punya tenaga. Bahan ni lebih rendah. Tapi awak tengok dekat statement B, dia kata jumlah kandungan tenaga bagi bahan tindak balas adalah lebih tinggi. Betul ke tak? Salah. Jadi B ni awak cancel out. And then kita tengok pilihan jawapan C. Dia kata sedikit haba yang diserap atau dibebaskan dalam pemecahan ikatan dan pembentukan ikatan. Dia kata sedikit haba. In this case, tak kisahlah endotermik ataupun exotermik, awak tak tahu, awak tak dapat nak determine sama ada sesuatu reaction itu dia memerlukan haba yang sedikit ataupun banyak. You doesn't know. Awak tak tahu benda tu. Okey, jadi awak cancel out. So yang tinggal apa dia? Yang tinggal adalah D. Maka D lah jawapan dia. Okey. So seterusnya untuk soalan negeri 9. Soalan negeri 9. Okey, sekejap. Soalan negeri 9 dia kata antara yang berikut, zarah yang manakah menyerap tenaga haba apabila dilarutkan dalam air? Okey, dia kata keyword dia dekat sini menyerap tenaga haba. So menyerap tenaga haba means dia adalah tindak balas endotermik. Dan kalau awak perhatikan dekat sini kan, awak akan jumpa satu bahan yang familiar dengan pack sejuk tadi. Yang ni apa dia? Yang ni awak akan nampak dekat sini ammonium klorida. Okey, so awak perhatikan kat sini bahan yang ada dalam pack sejuk, bahan utama yang kebiasaan digunakan adalah ammonium nitrat. Okey, bahan yang kebiasaan digunakan adalah ammonium nitrat. Tapi ammonium nitrat juga boleh digantikan dengan bahan lainnya. Ini apa dia? Ammonium klorida, kalium nitrat dan juga natrium thiosulfat. Dan awak kena tahu dekat sini, bahan-bahan yang ada dalam pack sejuk ini merupakan aplikasi bagi tindak balas endotermik. Dan tindak balas endotermik pula dia apa dia? Dia akan menyerap tenaga haba. So awak dah jumpa satu bahan yang familiar, maka inilah jawapan dia. Terus bulatkan, tak ada masalah. Okey, sebab kalau awak perhatikan dekat sini, untuk pilihan jawapan A, dia adalah natrium karbonat. Natrium karbonat dia adalah logam karbonat. Dan logam karbonat apabila ditindakbalaskan dengan bahan yang lain, means dia merupakan tindak balas untuk aplikasi exotermik. Magnesium sulfate pula dia merupakan asid. Okey, dan sama juga lah dekat sini. Kalium hidroksida pun dia adalah alkali. Dia adalah alkali, tapi dia bukanlah aplikasi untuk tindak balas endotermik. So dia adalah exotermik lah. Jadi jawapan kita yang betul adalah D, ammonium klorida. Di mana awak kena ingat bahan yang ada dalam pack sejuk itu tadi. Okey. So sebenarnya untuk pembelajaran kita untuk topik termokimia ini, sebenarnya bagi dari segi aplikasi itu sebenarnya tidak sebegitu penting kalau untuk paper 2. Okey, paper 2 tak akan keluar aplikasi, tapi dia penting untuk paper first. Okey, paper pertama untuk soalan objektif, sebab kebanyakannya dia akan keluar paling kurang 1 ataupun 2 soalan. Means kalau dia keluar 2 soalan, 2 markah untuk you. Okey, jadi nak tak nak you kena sedikit sebanyak ambil tahu juga mengenai dengan aplikasi termokimia lah. Okey, apakah aplikasi tindak balas exotermik, apakah aplikasi tindak balas endotermik. Kalau macam pack sejuk tadi, dalamnya ada bahan apa? Kalau pack panas pula, dalamnya ada bahan apa? So you kena familiar with that bahan. Okey, so that you know bahan ni sebenarnya untuk tindak balas apa, bahan ni pula digunakan untuk tindak balas apa. So bila you tahu one by one, dia akan memudahkan you untuk jawab soalan ni. Okey, so kita pergi pula untuk soalan kedah set 1. Okay, so soalannya dia kata Zara menambahkan 1 spatula serbuk ammonium nitrat. Nampak ammonium nitrat ke dalam bikar berisi 100 cm air suling. Apabila serbuk ammonium nitrat larut dalam air, bikar menjadi sejuk. Okey, so dia kata suruh terangkan kenapa pemerhatian tersebut tu terjadi. Okey, so kita tahu dah ammonium nitrat campur air, dia akan jadi sejuk. Kenapa? Sebab itu adalah aplikasi untuk pack sejuk. Okey, pack sejuk
Means dia merupakan tidak balas apa? Endotermic. Okey, awak alert dekat sini. So dekat sini dia refer kepada apa? Dia refer kepada tindak balas endotermic. So awak tengok pilihan jawapan A. Haba diserap daripada air. Betul tak? Haba diserap. Betul Haba diserap daripada air. Okay, you see here. Awak tengok dekat sini. Haba diserap dari persekitaran. So yang ini haba diserap daripada air. The words diserap tersebut dah already menunjukkan dia adalah tindak balas endotermik yang menerangkan kenapa kejadian itu berlaku. So A lah jawapan dia. Okay, so kita buat lagi. Kita tengok untuk B. B dia kata haba dibebaskan. Betul ke haba dibebaskan? The words dibebaskan dia refer untuk apa? Exothermic. So salah lah. Yang C pula, dia kata tindak balas exothermic. Dah terang-terang salah sebab kita tahu ini merupakan aplikasi untuk tindak balas endothermic, tapi dia kata exothermic pula. So salah lah. You boleh cancel out the jawapan. So jawapan awak yang betul adalah A. Itu dia. Jadi sebenarnya senang saja untuk kita nak jawab soalan-soalan basic untuk termokimia ni lah. Okey, so kita selesai untuk page 14. Kita pergi kepada page seterusnya pula. Okey, ni saya letak tepi dulu notanya ni. Okey, yang this one dia suruh terangkan based on energy level diagram. Okey, so rajah 5 menunjukkan satu gambar rajah aras tenaga bagi satu tindak balas. Disuruh terangkan tindak balas apa tu. Okey, so yang pertama dia kata tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat. Okey, so awak kena tahu gambar rajah aras tenaga yang ini dia refer kepada exothermic. Ingat exothermic dia akan keluar, endotermic dia akan masuk. Maksudnya dekat sini yang menaik ke atas, yang masuk ke atas dia adalah endotermic. Manakala yang exit, yang keluar, dia adalah dia adalah exothermic. Jadi yang keluar ni dia adalah tindak balas exothermic. And then you see here, tindak balas asid hidroklorik dan natrium hydrogen carbonate is not tindak balas exothermic. So awak boleh cancelkan dia. Okay, so yang B pula dia kata tindak balas antara asid hidroklorik dan juga natrium carbonate. Okay, natrium carbonate ni adalah logam karbonat, asid adalah asid. Maka kalau awak perhatikan berdasarkan aplikasi kat sini, awak tengok sekejap saya padam sekejap ni. Okay, awak tengok kepada aplikasi tindak balas logam karbonat dan juga asid. Okey, logam karbonat dan juga asid, natrium karbonat dan juga asid hidroklorik. So itu adalah aplikasi tindak balas. Tindak balas apa? Tindak balas exothermic. So B jawapan dia. Okey, penguraian. Okey, penguraian ni pula awak kena tahu any kind of penguraian. Tak kisahlah penguraian zinc nitrat ke penguraian apa sekalipun, as long as the name is penguraian, maka dia merupakan aplikasi bagi tindak balas endotermic. Any kind of penguraian. Okey, so melarutkan apa? Melarutkan is the same basically, maksudnya dengan penguraian. Means C dan D dia adalah tindak balas endotermic. Okay, any kind of penguraian, awak kena ingat any kind of penguraian ataupun dia kata melarutkan is the same. Okay, benda yang sama. So itu refer kepada aplikasi untuk tindak balas endotermic. Okay, kita tengok soalan Johor 2021, soalan nombor 6 pula. Rajah 4 menunjukkan gambar rajah profil tenaga bagi satu tindak balas exothermic. Okey, dia kata tindak balas exothermic dekat sini. So dia kata antara yang berikut yang menekah betul tentang gambar rajah tersebut. So in this case you kena analisis. Okay, in this case you kena analisis and then you kena faham apa yang dimaksudkan dengan gambar rajah aras tenaga. So in this case you see A, dia kata C dan D adalah bahan tindak balas. Betul ke? Sedangkan apa yang you belajar untuk gambar rajah aras tenaga adalah the first one. This first one mesti refer kepada apa? Dia mesti adalah bahan. And then final, akhirnya yang dah hujung-hujung ni, barulah dia akan produce hasil.
Tapi awak tengok untuk pilihan jawapan A, dia kata C dan D adalah bahan tindak balas. Betul ke? Salah. Awak cancel out. And then B, dia kata A dan B adalah hasil pula. Salah. Awak cancel out juga. Di mana pilihan jawapan A dan B ni adalah terbalik lah sebenarnya. Okey. So C pula dia kata EA ialah tenaga pengaktifan. Betul tak? EA, energy. So betul lah, tenaga pengaktifan. And dia kata delta E ialah haba yang diserap. Betul ke delta E adalah haba yang diserap? Okay, delta E bukan haba yang diserap. Delta E adalah haba tindak balas. Okay, adalah haba tindak balas. The words is different. Okay, the keyword dekat situ bukan haba yang diserap, dia adalah haba tindak balas. Kalau haba yang diserap, dia adalah Q. Lain Okay. So pilihan jawapan kita adalah C. Okey. Seterusnya pula kita pergi kepada soalan yang ada table ni. Okey. So untuk yang nota ni saya tutup dulu sebab saya rasa sepanjang soalan tadi kita dah boleh agak lah. Okey, kita dah boleh ingat balik apa yang dikatakan dengan endothermic, exothermic and so on. Okey. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Antara yang berikut yang manakah benar tentang tindak balas endothermic dan exothermic? So kita perhatikan one by one the statement given. Okey, dia kata tindak balas endothermic, satu dia kata membebaskan, exothermic dia kata menyerap. Betul ke? Sedangkan endothermic dia menyerap haba. Okey, dia menyerap haba. So pilihan jawapan A salah. Okey, kita tengok untuk endothermic sahaja Okey. So endothermic, yang pilihan jawapan B dia kata suhu persekitaran meningkat. Betul ke meningkat? Bila haba dah diserap, maksudnya persekitaran akan rasa sejuk. So suhu dia akan menurun. Jadi pilihan jawapan B pun salah. And then C, dia kata jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi. Okay, ingat balik, bila dia kata jumlah tenaga, macam mana you nak tahu? You tahu based on gambar rajah aras tenaga. So endothermic dia akan jadi macam ni. Ini bahan, ini hasil. Jadi tengok level dia. Bahan ada level dia dekat bawah lagi. So bahan tenaga dia lebih rendah, hasil lah tinggi level dia. So tenaga dia lebih tinggi. Jadi dia kata apa? Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi. Betul ke? Salah lah. Okay, so awak cancel out. And then D, tenaga haba yang diserap semasa pemecahan ikatan lebih banyak berbanding tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. So betul lah. Okay, so jawapannya adalah D. Tak ada masalah kat situ. Okay, seterusnya pula, okay, kita ada lagi 2 soalan untuk kita habiskan video part yang pertama ini untuk soalan-soalan basic lah. Okay, so Melaka 2021 dia kata gambar rajah 9 menunjukkan satu gambar rajah aras tenaga. And then dia suruh nyatakan ataupun simpulkan apa yang awak boleh nampak berdasarkan gambar rajah aras tenaga tu. So dia kata haba peneutralan ialah negatif 57 kilojoule mol negatif 1. Betul tak? Delta H adalah haba tindak balas. So haba tindak balas, betul lah ni haba peneutralan. Haba tindak balas ada berapa? Ada 4. Kita haba peneutralan, kita ada haba pembakaran, pemendakan, penyesaran. So tak kisahlah dia mention pembakaran ke, peneutralan ke, penyesaran ke, atau even pemendakan sekalipun, as long as dia kata termasuk dalam haba tindak balas, maka itulah jawapan dia. Okey, so jawapan kita adalah A. Okey, kita tengok lagi. Yang B dia kata 57 kilojoule tenaga diperlukan untuk tindak balas ini. Betul ke? Salah. Okey, bukan 57 kilojoule, lain maksud dia berlainan dekat situ. Okey, yang C pula dia kata hasil tindak balas lebih banyak tenaga. So sekarang ni sama juga macam tadi. Okey, kita kena ingat yang ini bahan, yang bawah ni hasil. Level untuk bahan lebih tinggi, and then level untuk hasil lebih rendah. Jadi kita tengok tenaga dia kata apa? Hasil tindak balas mengandungi lebih banyak tenaga. Tengok hasil. Hasil ni level dia dekat bawah, tapi dia kata lebih banyak tenaga. So betul tak? Salah lah. Okey. So untuk D pula dia kata suhu pada akhir tindak balas rendah daripada suhu awal tindak balas. Sekarang ni awak kena faham. Okey, sekarang ni awak kena faham. Bila anak panah dia turun ke bawah, dia exit. Bila exit bermaksud dia adalah tindak balas exothermic. Exothermic,
Suhu meningkat ke menurun? Suhu meningkat. Jadi pada akhir, okey, pada akhir tindak balas suhu mestilah tinggi, dan pada awal tindak balas suhu mestilah rendah. So statement D ni terbalik. Jadi kita cancel out, yang tinggal pilihan jawapan yang ada adalah A. Okey. Okey, soalan last. Soalan 26 untuk Kelantan 2021. Dia kata rajah 7 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi penguraian kalsium karbonat. Okey, dia kata penguraian kalsium karbonat. And dia suruh pernyataan mereka yang boleh dirumuskan sama macam soalan yang atas tadi itulah. Okey, so dia kata tindak balas itu adalah eksotermik kan? Exit. Yang ini anak panah dia ke mana? Ke atas. Ke atas ni apa? Enter. Enter ni apa? Termik. Dia enter dia masuk. So statement A salah. Tengok statement B. Haba diserap, endotermik. Menyerap ke bebaskan haba? Menyerap. The words ataupun the keyword betul. So B lah jawapan dia. Tengok yang C. Bahan tindak balas mempunyai lebih tenaga. Okay, you see here. Sini bahan, atas ni hasil. Okay, atas ni hasil. Level untuk bahan lebih rendah, level untuk hasil lebih tinggi. So betul tak statement dia salah? Okey. Yang D pula dia kata jumlah tenaga bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas adalah 570 kilojoule. Maksudnya dia nak masukkan yang ni lah. Betul ke tak? Salah. Kenapa? Sebab 570 kilojoule ni dia refer kepada nilai haba tindak balas, bukan jumlah tenaga haba and everything lah. Dia adalah haba tindak balas. So statement D pun salah. Jadi meninggalkan jawapan yang ada adalah B. Itu dia lah. Jadi setakat ini sahaja untuk video part yang pertama. Untuk video part yang kedua, bahagian yang kedua, saya akan masuk pula untuk soalan objektif yang melibatkan dengan pengiraan dan everything lah. Bila soalan yang dah termasuk untuk haba tindak balas sehinggalah habis. Okey. So untuk bahagian yang kedua saya akan habiskan dahulu soalan objektif, dan soalan yang video yang seterusnya pula saya akan masuk kepada soalan subjektif pula. Okey.